الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمرنا بالتقوى والخلق الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan keimanan kita ia menguatkan jati diri kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dikasihi, sepanjang bulan Ramadan yang lalu, kita sama-sama telah berusaha untuk membaca Al-Quran dan menghayati maksud dan makna di sebalik ayat-ayatnya. Banyak pengajaran yang telah kita perolehi dengan kita membaca Al-Quran. Dalam usaha kita untuk terus istiqamah mendampingi Al-Quran, mimbar sepanjang bulan ini ingin mengajak kita untuk menghayati sebahagian dari kisah para nabi-nabi yang terkandung di dalam Al-Quran. Di kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama merenung akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat ke-77 yang berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu daraka wa la takhsha. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Nabi Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, yakni kaummu, keluar mengembara pada waktu malam. Kemudian pukullah air laut dengan tongkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu. Janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh, dan jangan pula engkau takut tenggelam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan kisah Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kaumnya keluar dari bumi Mesir. Perintah ini diturunkan sewaktu Firaun mula meningkatkan kekejamannya terhadap Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Setibanya Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya di tepi laut, kaum Nabi Musa alaihi salam merasa ketakutan kerana mereka tidak dapat meneruskan perjalanan menyelamatkan diri mereka. Dengan Firaun dan tenteranya pula semakin menghampiri mereka. Dalam keadaan cemas, resah dan gelisah itu, Nabi Musa alaihi salam mengingatkan kepada kaumnya untuk kekal tenang dan meyakini Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka jalan antara belahan lautan buat mereka lalui dengan selamat. Saudaraku, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dari Firaun dan tenteranya, mereka berhadapan dengan situasi yang baru, di negara yang baru serta keadaan yang tidak menentu. Bahkan mereka berada di padang pasir tanpa rumah dan tempat teduh yang sempurna buat mereka seisi keluarga. Dalam situasi tersebut, marilah kita memerhatikan peranan yang disampaikan Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya. Ia bukanlah peringatan untuk terus bersabar, akan tetapi ia merupakan satu peringatan kepada kaumnya untuk terus bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bermaksud, dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Surah Ibrahim ayat ke-7. Meskipun Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya berada dalam keadaan yang perit dan pahit, baginda mengingatkan kepada kaumnya untuk bersyukur ke atas segala nikmat dan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala rancangkan buat mereka. Sebelum ayat ini, Nabi Musa alaihi salam mengingatkan kaumnya
akan segala nikmat yang telah Tuhan kurniakan kepada mereka. Tuhan telah menyelamatkan mereka daripada ancaman Fir'aun yang telah menzalimi mereka. Anak-anak mereka sekarang ini selamat. Keluarga mereka sekarang ini terbebas daripada segala ancaman. Mengapakah Nabi Musa AS mengingatkan sedemikian? Bukankah bersyukur itu apabila kita dikurniakan nikmat dalam kehidupan? Bagaimana pula kita seharusnya bersyukur ketika kita sedang diuji? Bersyukur ketika diuji sebenarnya merupakan satu tahap yang perlu diusahakan setiap individu mukmin. Ia mendorong kita untuk bermuhasabah diri dan melihat kepada pelbagai nikmat yang Tuhan kurniakan. Walaupun pada saat itu kita masih lagi diuji Tuhan, ia menyedarkan kita bahawa di sebalik setiap ujian itu terdapat banyak lagi kenikmatan yang kita nikmati dan kecapi. Kita diuji untuk kerja di rumah, tetapi kita menikmati kemudahan untuk beribadah di rumah dengan keadaannya lebih selesa lagi. Kita diuji untuk mengimbangi antara tugas kita dan keperluan keluarga, tetapi dalam masa yang sama kita berpeluang untuk menghargai masa-masa berharga dengan pasangan dan anak-anak kita. Setiap ujian yang dihadapi adalah untuk kebaikan kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan kesyukuran, kesabaran dan pengharapan kita dengan penuh kasih sayang dan rahmatnya. Perhatikan contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan, sama ada semasa senang ataupun susah, semasa gembira ataupun sedih, dan semasa suka ataupun duka. Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, yang bermaksud segala puji hanya bagi Allah di atas setiap keadaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah berminggu-minggu kita diuji dengan duduk di rumah dalam usaha kita membendung penularan wabak dalam masyarakat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tempoh pemutus rantaian jangkitan telah pun berakhir. Beberapa aktiviti dapat dijalankan semula dan kita juga dapat menziarahi orang tua kita, sungguh pun dengan jumlah pelawat yang lebih sedikit. Malahan masjid-masjid kita juga sedang mula dibuka secara berperingkat. Sungguh pun begitu, perjuangan dan usaha kita untuk mencegah penularan wabak ini masih belum berakhir. Langkah-langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan dan kesihatan diri, menjaga jarak selamat perlu terus diamalkan. Kita tidak boleh mengambil ringan akan langkah-langkah penting ini kerana kita tidak mahu menimbulkan sebarang bahaya dalam masyarakat kita lagi. Sama-samalah kita berganding bahu memainkan peranan kita untuk menjaga keselamatan diri kita, keluarga dan masyarakat kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keamanan dan kesejahteraan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى خير الأنام، فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعل بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، وانصرنا نصرا عزيزا، وأتم علينا نعمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.